Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita masih lagi di bab 1, rangsangan dan gerak balas. Ya, hari ini kita akan masuk ke 1.4, kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Ya, kalau boleh rujuk buku teks, muka surat, bermula daripada muka surat 36. Okey, kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Jadi yang pertama adalah berkaitan tentang penglihatan stereoskopik dan monokular. Jadi ada dua jenis penglihatan. Manusia dan haiwan seperti kucing dan burung hantu mempunyai mata yang terletak di hadapan kepala. Manusia dan haiwan mempunyai penglihatan stereoskopik. Jadi penglihatan atau mata yang terletak di hadapan mata ni kita panggil sebagai stereoskopik. Jadi manusia adalah tergolong juga dalam penglihatan stereoskopik, ya, seperti haiwan lain, burung hantu dan juga kucing. Jadi kalau kita tengok pada rajah ni, ya, ini adalah penglihatan stereoskopik. Ya, medan biru ni menunjukkan penglihatan monokular. Jadi yang pink ni menunjukkan medan penglihatan stereoskopik. Ini adalah yang pertindihan besar. Jadi medan penglihatan stereoskopik dia ada satu titik pertindihan yang besar. Okey, ini contohnya. Jadi ini dari pandangan mata stereoskopik. Kita akan nampak di sinilah. Mata kiri akan nampak seperti ini. Mata kanan akan nampak seperti ini. Okey. Okey, seterusnya yang kedua adalah penglihatan monokular. Haiwan seperti tikus, ayam dan arnab pula mempunyai sepasang mata yang terletak di sisi kepala. Haiwan ini mempunyai penglihatan monokular. Jadi kalau kita tengok haiwan-haiwan yang mempunyai ataupun mata dia, penglihatan dia di sisi, kita panggil sebagai monokular. Contohnya tikus, ayam, arnab. Okey, jadi apa perbezaannya dengan stereoskopik? Kita tengok pada rajah ni, dia titik pertindihan kecil. Jadi titik pertindihan kecil ni maksudnya medan penglihatan stereoskopik ni kecil lah. Jadi medan penglihatan monokular yang biru ni dia besar. Okey. Berbeza macam tadi kan. Tadi penglihatan stereoskopik lebih besar, ataupun titik pertindihan yang melibatkan medan penglihatan stereoskopik lebih besar bagi penglihatan stereoskopik. Okey. Ini lebih spesifik, ya. Kalau seekor haiwan, contohnya arnab, di sini adalah medan penglihatan stereoskopik ataupun binokular. Okey, di sini yang besar ni adalah penglihatan monokular. Okey, dan hanya sikit saja di belakang ni dia kawasan yang dia tak nampak, blind spot. Okey, jadi apakah perbezaan antara penglihatan stereoskopik dan monokular? Okey, yang pertama adalah dari segi kedudukannya. Jadi penglihatan stereoskopik, kedua-dua mata terletak di hadapan kepala, manakala penglihatan monokular, ya, kedua-dua mata terletak di sisi kepala. Okey, yang kedua, medan penglihatan kecil. Okey, bagi stereoskopik, keluasan medan penglihatan dia kecil. Dan bagi monokular, keluasan medan penglihatan dia besar. Kalau kita ni manusia kecil lah. Kalau kita letak tangan di sini, okey, contohnya, okey, kita letak tangan, okey, letak tangan kamu kat depan, okey, letak tepi. Maksudnya tangan tu kamu tarik ke belakang, okey. Ada sudut, sampai satu sudut tu kamu tak nampak tangan kamu. Betul tak? Okey, ke depan lagi. Ada sudut yang kamu boleh nampak. Tapi kalau kita ke belakang sikit tangan kamu, sudut yang macam ni, sudut ke sini,
ya kamu tak nampak tangan mata kamu. Ya. Okey, seterusnya yang ketiga, perbezaan ketiga, medan penglihatan yang bertindih banyak. Bagi stereoskopik, medan penglihatan yang bertindih banyak. Medan penglihatan bertindih memberikan penglihatan dalam bentuk 3 dimensi. Okey, jadi stereoskopik ni kita dapat melihat contoh manusia lah. Ini kita akan melihat dalam 3 dimensi. Manakala monokular pula, ya, penglihatan tidak bertindih ataupun sedikit saja yang bertindih. Okey, jadi apa efek dia? Efek dia pada perbezaan keempat. Jadi imej 3 dimensi yang terbentuk di medan penglihatan, ya, yang bertindih membolehkan jarak, saiz dan kedalaman objek dianggar dengan tepat. Jadi penglihatan stereoskopik ni kelebihan dia, macam kita manusia, kelebihan kita dapat menganggar saiz, jarak objek dengan lebih tepat. Berbanding dengan monokular, dia adalah imej 2 dimensi, ya, terbentuk di dalam medan penglihatan yang tidak bertindih menyebabkan jarak, saiz dan kedalaman objek tidak dapat dianggar dengan tepat. Ini antara kelemahan lah bagi monokular. Kelebihan bagi stereoskopik dapat menganggar saiz, jarak dan kedalaman objek. Tapi kalau monokular pula itu ada sebagai kelemahan dia. Okey, seterusnya untuk perbezaan, keupayaan menganggar jarak yang baik membantu haiwan memburu. Itulah kelebihannya. Haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik ni dia dapat menganggar jarak dengan baik. Jadi dia kebanyakannya haiwan ni adalah haiwan yang memburu. Ya, berbanding dengan monokular, medan penglihatan yang luas membolehkan haiwan mengesan musuh yang mungkin datang dari mana-mana arah. Jadi ini adalah kelebihan dia. Kelebihan bagi monokular, dia tahu dari tepi dia nampak dah musuh. Tapi kalau teleskopik, tepi tadi tak nampak kan, di sisi telinga, sudut kat telinga kamu tak nampak dah. Tapi kalau monokular ni, kalau di objek di sudut telinga kamu ni, dia masih nampak. Itu kelebihan bagi monokular. Jadi yang terakhir, apa perbezaan dia? Ya, stereoskopik ialah kebanyakannya adalah haiwan pemangsa. Okey, yang mata di hadapan kebanyakannya haiwan pemangsa, dan berbanding dengan monokular, ya, kebanyakannya haiwan mangsa. Jadi contohnya harimau kan, harimau mata stereoskopik, mangsa dia arnab. Arnab tadi penglihatan di sisi monokular. Okey, seterusnya kita pergi penderangan stereofonik. Penderangan stereofonik ialah pendengaran dengan menggunakan kedua-dua belah telinga. Pendengaran stereofonik membolehkan kita menentukan arah bunyi dengan tepat. Kebanyakan haiwan mangsa mempunyai penglihatan monokular. Okey, tadi kan mangsa kebanyakan monokular. Kepentingan pendengaran stereofonik bagi manusia ialah untuk menentukan lokasi sumber bunyi. Pendengaran stereofonik membantu haiwan pemangsa untuk menentukan lokasi mangsanya. Sebaliknya, pendengaran stereofonik juga membantu haiwan mangsa menentukan lokasi pemburu dan melarikan diri daripadanya. Jadi pendengaran stereofonik ataupun pendengaran yang menggunakan kedua-dua belah telinga ni, kalau macam ni, kedua-dua haiwan pun ada. Haiwan pemangsa pun dia guna dua-dua belah telinga. Haiwan mangsa pun menggunakan dua-dua belah telinga, kecuali telinga sebelahnya rosak, ataupun tak dapat mendengar dengan baik. Okey, seterusnya frekuensi pendengaran. Okey, frekuensi pendengaran bagi haiwan dia berbeza-beza dari segi pendengarannya. Contohnya, ya, tikus kat situ kan, tikus 200 hingga 80,000. Singa 450 hingga 50,000 Hz. Dolphin 40 hingga 100,000. Gajah 16 hingga 12,000 Hz. Anjing 67 hingga 45 Hz. Kelawar 2000 hingga 110 Hz. Okey, jadi haiwan dia mempunyai
pendengaran yang berbeza-beza. Contohnya kelawar ni kan, kelawar dia duduk di mana? Dalam gua. Jadi dalam gua tu haiwan kelawar ni dia banyak menggunakan deria telinga untuk bergerak. Sebab dalam gua gelap. Okey, jadi fungsi pendengaran ni yang membantu kelawar tu untuk bergerak di dalam gua tu. Okey, seterusnya organ deria menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Jadi ini di muka surat 39 buku teks, contohnya adalah pengeluaran feromon. Feromon ni adalah satu hormon yang dikeluarkan oleh haiwan. Banyakkannya haiwan serangga dan juga haiwan-haiwan lain. Jadi apa feromon ni? Feromon ni adalah isyarat kimia yang mencetus tindak balas menjadi bagi ahli lain, bagi spesies yang sama. Terdapat feromon. Ada banyaklah feromon kecemasan ada, feromon jejak makanan ada, feromon seks ada, dan banyak lagi untuk mempengaruhi tabiat atau psikologi haiwan tersebut. Okey, contohnya video ni okey, seterusnya garis literal. Garis literal ini adalah sebuah garis lurus pada tubuh ikan yang memanjang dari kepala ke ekor. Jadi fungsi garis literal ni adalah sebagai sensor lingkungan untuk mengetahui kedalaman air dan untuk mengetahui besar ataupun kecil tekanan di dalam air. Ini adalah bagi ikan. Itulah fungsi garis literal bagi ikan. Okey, seterusnya antara organ deria bagi haiwan ni adalah belut elektrik. Contohnya belut elektrik ni dia akan menghasilkan medan elektrik. Okey, di sini ada video berkenaan tentang bagaimana belut elektrik ni mengeluarkan. Hello, our next top 5 video is about electric eel. Elektrik. A full-grown electric eel can generate about 600 volts of electricity. Kecederaan ataupun kematian. Although there are few documented instances of people dying from an electric eel shock, it could happen. A single jolt could incapacitate a person long enough to cause him or her to drown, even in shallow water. Dia kena kejutan daripada Fortunately, this man survived from eel shock. belut elektrik. The electric eel has 3 pairs of abdominal organs that produce electricity. Touching an electric eel is no mean feat, Video yang as keempat, this man is about to find out. He thinks touching the eel will be fun, but the shock was such that the man dia falls punya off. elektrik tu sangat Now in 2019, world's most powerful electric eel found in Amazon. This can deliver a jolt of 860 volts, much more than existing record of 650 volts. This is the shocking moment a man risks his life by acting as bait to try and entice an electric eel to come out of the water so his friends can catch it. The unnamed man then gets the shock of his life when out of nowhere the electric fish, which are capable of producing a shock of up to 860 volts for a duration of 2 milliseconds, pounces on him.
Also, baby electric eels can generate an electrical charge which can hurt. How does an electric eel shock? By causing a sudden difference in electric potential, it generates an electric current in a manner similar to a battery, in which stacked plates each produce an electric potential difference. In the electric eel, some 5,000 to 6,000 stacked electric plaques can make a shock up to 600 volts and up to 1 ampere of current. In this video, man caught an electric eel by the hook. Video terakhir. After he touched it, he received high voltage of electricity. Lemah badan dia. Okey, itu saja untuk 1.4. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.